warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran pada malam ni. Sambung kita idaman penuntut jilid yang pertama, muka surat yang ke-7 Rumi. Jawi muka surat ke-17. Jawi 17, Rumi 7. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Kita masuk perbahasan wuduk. Kita dah selesai adab buang air. Sebelum tu istinja, sebelum tu bersugi, sebelum tu najis. Kita mula-mula kita selesaikan fasal najis, kemudian bersugi selesai, kemudian istinja, kemudian adab buang air, masuk kita fardu wuduk. Fardu wuduk. Yang mana fardu wuduk ni ialah kita buat wuduk ni, kita dah lama dah berwuduk, tapi kita ulanglah balik. Kita semak kot-kot ada yang tak kena ke, mana tahu. Bimbang juga tu, takut tak kena, tak sah. Tak sah sembahyang. Mudah-mudahan tak adalah. Mudah-mudahan dia terjadi, kita mengaji ni sekadar nak semak balik aja. Bimbang takut tak sah. Kalau yang tak sempurna kita boleh sempurnakan. Mudah-mudahan pengajian kita bab wuduk yang akan datang lah, bab wuduk ni, mudah-mudahan bukan Allah sebelum ni salah, mudah-mudahan bukan jadi gitu. Bimbang takut jadi gitu. Nak buat apa lagi bila wuduk tak sah, sembahyang tak sah, tu risau tu. Sebab tu walaupun bab wuduk ni bab rendah je, saya risau nak ajar sebenarnya. Banyak tempat dah gitu, masuk bab wuduk je risau, sebab mandi wajib je risau aja. Sebab mesti akan ada, kalau tak di depan pun di belakang. Yang dia kata sebelum ni dia tak buat gitu, dia buat begini. Yang begini yang dia buat tu tak sah. Dan ianya telah berlaku 50 tahun. Macam mana nak cakap? Tu risau tu. Itulah. Macam mana nak cakap? Nak jawab macam mana? Nak cakap Islam itu mudah, insya-Allah tak ada apa-apa, Allah terima gitu. Ke nak cakap macam mana? Marilah kita tengok macam mana. Dia bahas dia okey, taklah ringkas sangat, tapi taklah detail sangat. Mari kita baca. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala. Fardu wuduk. Fardu wuduk atau rukun wuduk. Awal-awal lagi dia kata fardu wuduk atau rukun wuduk. Kenapa gitu? Sebenarnya secara mudah cakap, fardu dengan rukun ni sama. Tak buat tak sah. Satu lagi syarat. Syarat wuduk, contoh syarat. Mudah kata sama je. Tak buat syarat tak sah wuduk, tak buat fardu tak sah wuduk, tak buat rukun tak sah wuduk. Dia samalah juga dengan sembahyang. Mudah katanya, tak buat syarat sah, tak buat sah perkara yang sah dalam sembahyang, tak sah sembahyang. Tak buat fardu sembahyang, tak sah sembahyang. Tak buat rukun sembahyang, tak sah sembahyang.
secara umumnya, tapi sebenarnya dia ada sedikit perbezaan. Fardu dan rukun dia ada beza. Cuma dalam kitab kita dia samakan. Bolehlah mudah-mudah kata. Tapi kalau kita detailkan, fardu dengan rukun ni berbeza. Fardu dan rukun yang sama adalah dia tak buat tak sah. Itu dari segi persamaan. Tak buat ia tidak sah, sama ada fardu ataupun rukun. Tapi dari segi perbezaan dia ada beza. Fardu dengan rukun ada beza. Kalau wuduk kita tak boleh kata rukun, kita kena kata fardu secara terperincinya. Rukun tak boleh dari segi bahasa lughah. Rukun tak buat tak sah juga. Bezanya kita tengok rukun wuduk dengan rukun semayang yang kita kata tu. Kita tengok sembahyang berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, itu rukun dia. Wuduk pula basuh muka, niat basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, tertib. Ada beza ke? Ada. Kenapa disebut rukun sembahyang sedangkan wuduk disebut fardu wuduk, bukan rukun wuduk? Walaupun secara umumnya boleh nak kata rukun juga, kita sebut fardu kerana rukun dia ada khusus, iaitu betul dia sama dengan fardu, tak buat tak sah ibadah itu. Tapi rukun dia wajib mualat, ataupun dia hendaklah berturut-turut, tak boleh buat benda lain. Ketika kita sembahyang, kita sujud, kemudian kita rasa nak minum air, kita pergi minum air, sambung balik duduk di antara dua sujud, batal. Tapi kalau wuduk boleh, tengah basuh tangan, rasa haus, pergi dapur minum air, sambung sapu kepala, boleh. Itu bezanya. Maka sembahyang kita panggil rukun, wuduk kita panggil fardu. Secara terperincinya begitulah. Kerana fardu dia boleh cerai-cerai, dia boleh tunggu dulu nanti sambung balik. Tapi rukun tak boleh. Kalau dah buat rukun dia kena sampai habis. Cuma dari segi persamaan, tak buat tak sah, tak buat fardu tak sah ibadah tu. Dalam kitab kita ada sekalikan. Ada satu lagi syarat pun sama, tak buat tak sah. Habis syarat duduk kat mana pula? Syarat duduk kat luar. Kita nak faham, kita boleh faham solat. Tak ada solat najis, kena suci daripada najis. Solat mesti suci daripada najis. Maknanya kalau ada najis tak sah sembahyang. Ada najis tak sah sembahyang. Tapi najis tadi tu, ada najis atau bersih daripada najis, dia bukan sebahagian daripada sembahyang. Tapi kalau ada najis tak sah sembahyang. Dia samalah macam rukuk, sujud sama je. Tak rukuk tak sah sembahyang. Cuma bezanya rukun dia duduk dalam ibadah tu, syarat dia duduk kat luar. Tapi perkaranya sama, iaitu tak buat tak sah. Maka ada tiga lah kat sini. Syarat, fardu, rukun. Ada tiga. Tiga-tiga ni kalau tak buat tak sah, tapi berbeza tempat dia. Rukun bila dah buat kat dia tak boleh berhenti-henti, dia kena habis sampai habis. Fardu dia boleh berhenti, buat benda lain, sambung balik. Syarat dia peniada juga, kalau tidak tak sah. Tapi dia bukan ibadah itu, dia duduk kat luar. Contohnya mandi wajib, suci daripada hadas besar, itu adalah syarat sah sembahyang. Jika tak mandi wajib, jika berhadas besar, tak sah sembahyang. Dia hendaklah suci daripada hadas besar, mandi wajib, barulah sah sembahyang. Tapi mandi wajib tu bukan sembahyang, bukan. Tapi dia kena buat. Kalau tak buat tak sah, tapi dia bukan sembahyang. Rukuk dia sembahyang, tak buat rukuk pun tak sah juga, tapi dia dalam ibadah itu. Itu sedikit perbezaan dari segi fardu, rukun dan syarat. Enam perkara. Fardu wuduk atau rukun wuduk, 6 perkara. 6. Sebelum kita masuk 6 perkara, mana ambil 6 ni? Mana ambil 6 perkara? Ambil kat mana? Ambil dalam kitab lah. Ambil kat mana lagi? Dalam kitab lah. Tulis. Bukan ambil daripada Quran ke? Bukan ambil daripada hadis ke? Kalau kita cari dalam Quran dan hadis, takkan jumpa fardu wuduk 6 perkara. Takkan jumpa. Carilah fardu wuduk 6 perkara. Carilah hadis, carilah Quran, takkan jumpa dalam tu.
Habis tu mana dapat ni? Sebab tu dia ada dalam kitab-kitab fiqh. Dia dapat adanya setelah diproses oleh para ulama fiqh, proses daripada Quran dan hadis gabung, kemudian dikeluarkan satu yang kita panggil fardu tu. Fardu wudu. Mesti buat begini. Tapi kalau kita tengok dalam Quran tak ada 6 tu. Angka 6 tu tak ada. Macam tu juga pengajian-pengajian dalam kita bab mengenal Allah. Sama aja. Kita mengaji sifat 20, sifat 13. Kalau cari dalam Quran, takkan ada angka 20, angka 13, angka 50, angka 68. Orang ngaji tauhid dia tahu benda ni. Tak jumpa angka tu. Kalau ikut yang mu'tamad, Abul Hasan Asy'ari 13. Tak jumpa angka 13 tu, iaitu mesti kenal Allah dengan cara 13 sifat tadi. Tak jumpa. Ataupun Imam Abdul Mansur Maturidi 20, tak jumpa 20. Ataupun keseluruhannya istighna dan iftiqar 50, tak jumpa angka 50 tu. Kalau cari lagi, kita detailkan lagi, boleh jadi 68, takkan jumpa. Macam mana kita mengaji tu? Sedangkan tak ada dalam Quran, tak jumpa kalau cari. Angka itu yang tak jumpa, isinya ada. Isinya ada, angka tu tak ada. Maka ulama proses, ulama namakan ilmu tauhid, ilmu akidah, perlu belajar sekian. Begitu juga dalam bab wuduk. Begitu juga cari rukun sembahyang, ada 13. Takkan jumpa dalam Quran, dalam hadis. Habis tu macam mana tu? Ulama cari, ambil ayat-ayat sembahyang, ambil hadis-hadis sembahyang, ambil riwayat, kumpul situ, usaha mereka. Akhir sekali dia buat satu, namanya rukun sembahyang 13 perkara. Ingat senang nak keluar 13 tu. Cari, tak jumpa. Tak akan jumpa bila kita cari, sebab kita bukan ahlinya. Dia kena buat kajian. Maka para ulama dia tolong proses untuk kita namakan rukun ataupun fardu wuduk. Fardu wuduk. Sebab tu apabila berlawanan, bunyi pelik sikit lah, tapi sabar dulu bunyinya. Bila berlawanan hukum fiqh yang kita mengaji dengan Quran ataupun hadis, kita kena ambil hukum yang kita belajar dalam kitab fiqh. Kalau masalah hukum, kitab fiqh lah, fiqh. Macam tu juga bab tauhid sama. Kalau kita cari, kita jumpa atau kita jumpa perbezaan di antara bab ketuhanan, di antara yang dalam Quran yang kita baca terjemahan tu dengan kitab tauhid, ilmu tauhid yang kita mengaji, yang kita nak kena ambil mana? Yang kita nak ambil ilmu tauhid tu, kitab tauhid, kitab akidah, bukan Quran. Bukan menandakan kita tolak, bukan kita tolak Quran tu. Yang kita perlu amalkan adalah dalam kitab-kitab tauhid. Kita jumpa dalam Quran dan dalam kitab fiqh berkaitan dengan hukum hakam yang berbeza. Maka yang mana kita nak ambil? Kita nak ambil daripada kitab fiqh tadi, bukan ambil daripada Quran. Bukan sebab Quran tu salah, bukan. Kerana dia tak proses lagi. Masih lagi bahan mentah, raw material. Masih lagi bahan mentah. Apa dia? Quran dengan hadis. Dia kena proses baru dia boleh buat keluar hukum. Jika kita mengambil daripada Quran, bila kita tengok perbezaan, kita bercenderung untuk sesat. Untuk kalau bab akidah lah, atau untuk salah dalam bab fiqh. Kalau bunyi macam kita kan kena ikut Quran hadis. Bukan, memang kena ikut Quran hadis. Tapi kita, bila kita nak ikut Quran hadis, kita kena layak untuk memahami yang kita nak ikut. Sekadar baca terjemahan tak boleh. Sebab apa saya nak kata ni? Sebab kalau kita tengok ayat Quran berkaitan dengan wuduk, ya ayyuhallazina amanu, kita terjemah satu-satu, wahai orang yang beriman, idza kuntum ila shalah, bila kamu nak pergi solat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah muka kamu, wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian basuhlah tangan sampai ke siku, wamsahu bi ru'usikum, dan sapuhlah kepala kamu, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki hingga buku lali. Kalau kita tengok ada 4, macam mana boleh ada 6? Dia kata ada 6 perkara. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, idza kuntum ila shalah, nak solat, faghsilu wujuhakum, basuh muka, 1. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, 2. Wamsahu bi ru'usikum, sapu kepala, 3. Wa arjulakum ilal ka'bain, basuh kaki, 4. Macam mana boleh jadi 6? Bertentangan kitab idaman penuntut dengan Quran. Surah apa tu? Siapa hafal? Surah apa tu? Ayat tu. Bertentangan. Maka kita jangan ambil ni dalam kitab, kita ambil Quran.
maka kita ambil wuduk muka, tangan, kepala, kaki. Ke macam mana? Niat mana niat? Niat tak ada. Tak ada dalam Quran. Niat diambil daripada suruhan umum, daripada hadis. Innamal a'malu binniyat. Bukan daripada Quran. Maka letak di situ. Ulama yang proses ni. Kita sebut balik je. Habis tertib kan ada kan 6 kan. Kalau orang dulu kata, kalau mengaji dulu dia kata 4 basah 2 kering. Wuduk 4 basah 2 kering. Yang basah tu yang kena air, yang kering tu tak ada kena air. Yang basah kena air tu dia ambil daripada Quran, yang kering tu ambil daripada hadis. Hadis umum. Yang basah muka, tangan, kepala, kaki sebab kena air. Yang kering niat dan tertib sebab tak kena air. Niat dan tertib tu orang dulu. Wuduk ada 6, 4 basah 2 kering. Orang sekarang tak tahulah, tahu benda tak. Habis tu niat ambil kat mana? Ambil pada hadis umum. Innamal a'malu binniyat. Kalau kita nak bahas hadis tu pula, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, itu tentang hadis pergi hijrah, Nabi hijrah. Sebab ada seorang ni dia hijrah bukan sebab dia nak hijrah ikut Nabi. Sebab dia nak tumpang. Nak berjalan sebab dia nak kahwin. Dia nak kahwin dengan seorang perempuan duduk dekat Yathrib, dekat Madinah. Jadi alang-alang rombongan sahabat Nabi ni pergi nak hijrah, sedangkan sahabat Nabi hijrah bukan nak kahwin. Hijrah kerana suruhan Allah. Nabi lah sekali hijrah kan. Maka nak hijrah pergi ke Yathrib, pergi ke Madinah. Dia ni, maka mereka ni dapat pahala besar sebab mereka hijrah kerana Allah dan Rasul. Tapi seorang ni dia bukan hijrah sebab tu. Dia nak tumpang je seorang-seorang musafir ni, risau juga. Tumpang lah. Sebenarnya dia nak kahwin. Daripada cerita tu Nabi sebut innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang dia akan dapat apa yang dia niatkan. Jadi yang lelaki yang hijrah, bukan hijrah lah, yang ikut tu dia tak dapat pahala sebab dia nak kahwin. Kemudian ulama kaji dan ambil hadis tadi tu, masukkan dekat wudu. Bukan masuk kat wudu aja, masuk dekat sembahyang. Sekali, masuk kat banyak mandi wajib, masuk habis. Innamal a'malu binniyat. Kalau kita tengok hadis sampai habis, cerita pasal hijrah. Kalau kita nak cari, tak mungkin kita akan ambil hadis tu nak letak dalam wuduk sebab tak ada kena-mengena dengan wuduk. Para ulama ambil. Sebab tu tak ada dalam Quran. Macam tu juga tertib. Tertib itu pun sama juga. Tak ada pun dalam Quran kata suruh tertib. Malah kalau kita tengok, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuh muka dan basuh tangan. Kalau kita mengaji bahasa sikit, walaupun bahasa Melayu, dan tu dia tidak membawa erti berturut-turut ataupun dia tidak membawa erti tertib. Dan kalau kita kata Ali dan Abu datang ke rumah, Ali tu orang lain, Abu tu orang lain lah. Ali dan Abu datang ke rumah, dia tidak memberi erti tertib. Maksudnya Ali datang dulu, lepas tu sejam dua baru Abu datang. Tak ada. Yang tahu pasti dua-dua datang. Tapi kalau Ali kemudian Abu datang ke rumah, bila sebut kemudian, summa kemudian, baru ada nilai tertib kat situ. Nilai, maknanya Ali datang dulu, lepas tu baru Abu. Sebab Ali kemudian Abu datang ke rumah, maka Ali yang datang dulu. Sejam 2 jam baru Abu datang. Tapi dalam Quran bukan summa, bukan kemudian. Habis itu apa? Dalam Quran dan kita tahu bahasa kita sekalipun dan tidak membawa erti tertib. Jadi kalau bukan tidak membawa erti tertib, bolehlah basuh kaki dulu. Bolehlah basuh kepala, sapu kepala dulu, baru basuh tangan. Boleh pada mazhab yang lain. Kenapa mazhab kita tak boleh? Kerana Imam Syafi'i mengambil daripada bab haji. Daripada bab haji masuk bab wuduk. Sebelum kita masuk, saya nak fahamkan dulu. Sebab kalau kita nak mengaji basuh muka, basuh kaki macam tak reti, ambil wuduk pula. Macam ajar budak sekolah darjah 2 darjah 3 pula nak basuh muka mana, tak reti lagi. Puluh ribu kali dah basuh muka. Tak tahulah, saya sebut je lah gitu. Kita tengoklah nanti reti tak reti. Kita detailkan bab ni. Daripada mana ambil tertib? Daripada bab haji. Safa ke Marwah. Safa ke Marwah perlu 7 kali kan? Safa ke Marwah ulang-ulang. Maka bila Safa, inna Safa wal Marwah, sesungguhnya Safa dan Marwah, ayat Quran. Maka bila dan tidak membawa erti mana dulu. Kan dan tak ada erti mana dulu. Dan
Maka sahabat tanya, nak mula sofa ke marwah ke sofa? First tu. Kenapa sahabat tanya? Sebab ayat Quran tu tidak membawa erti mana satu dulu. Sebab dan dia tak kira mana satu dulu. Inna sofa wal marwah. Kemudian Nabi kata, ibda' bima bada Allahu bih. Mulakanlah dengan apa yang Allah mulakan. Allah mulakan apa? Inna sofa. Maka sofa, marwah, sofa, marwah, sofa, marwah, sofa, marwah, sofa, marwah. Maka Imam Syafi'i dia ambil kaedah tadi letak dekat Quran. Walaupun faghsilu wujuhakum, basuh muka, wa aydiakum, dan tangan, tak ada nilai tertib kat situ. Wa aydiakum ilal marwah wamsahu bi ru'usikum, wa dan lagi wa arjulakum, dan kaki, dan. Maka mana-mana pun boleh kalau sekali baca. Tapi ambil daripada cerita pasal sahabat tanya nak pergi sofa ke marwah dulu. Nak Allah kata mulakan dengan apa yang Allah mula dulu. Allah mulakan sofa, maka sofa dulu. Sekarang ni Allah mulakan apa? Faghsilu wujuhakum, muka, maka muka dulu, tertib, letak jadi nombor 6. Mazhab lain tak ambil. Itu bab haji apa kena-mengena dengan wuduk. Mazhab Syafi'i ambil. Nampak? Begitulah berlaku. Sebab ada kalau kita tengok, kalau orang selalu bercampur dengan orang-orang luar, macam orang Afrika ke yang mazhab lain, kita tengok dia ambil wuduk kadang-kadang basuh tangan dulu. Lepas tu basuh kaki. Lepas tu sapu kepala dia banyak begitu. Lepas tu dia basuh muka. Tengok, ya betul. Tak ada tertib. Dah letak niat. Mazhab Hanafi tak wajib niat. Basuh muka. Mazhab Hanafi, wuduk ni seumpama macam basuh tangan gitu aje. Bukan macam basuh tangan aja macam tu. Macam kalau nak basuh apa-apa kan, nak basuh aje. Jadi janji terbasuh sah. Tertib tak ada. Sebab dalam Quran tak ada. Dalam hadis pun tak ada. Habis Imam Syafi'i ambil kat mana tertib ni? Dia kata mengikut riwayat tak pernah Nabi ambil selain daripada cara itu, iaitu muka, tangan, kepala, kaki. Tapi tak beritahu. Nabi tak kata mesti yang ini, mesti yang ini, mesti yang ini, mesti yang ini. Tak. Cuma kalau Nabi ambil wuduk aja, muka, tangan, kepala, kaki, muka, tangan, kepala, kaki. Tak pernah. Banyak tempat. Di Mekah, di Madinah, banyak tempat. Itulah caranya. Maka Imam Syafi'i kata, takkanlah ianya tak wajib tertib tu. Sebab Nabi tak pernah buat yang lain. Bahas panjang. Tapi mazhab lain kata tidak. Nabi mengikut tertib kerana ianya sunat. Afdal buat macam tu. Tapi tak wajib. Kalau wajib mesti Nabi beritahu. Hujah. Jadi 6, angka 6 tu kalau nak cari dalam Quran tak jumpa. Baik, mari kita tengok yang pertama. Niat tatkala membasuh awal. First sekali. Atau satu bahagian. Sikit, mana-mana. Bahagian apa? Daripada muka. Kalau yang Rumi tu dia tulis apa? Aini, ini apa benda tu kan? Salah tu. Kalau yang Jawi, alright, cantik. Ya'ni. Sebab tu pakai yang Jawi. Yang Rumi, ya dia banyak typo kat situ. Ya'ni tu. Niat tak kala membasuh awal atau satu bahagian, mana-mana muka, yakni disertakan niat. Mesti kena ada niat. Niat tu masa bila? Masa mula-mula kena mana-mana satu lah. Tak kisahlah bagaimana pun muka tu. Janji namanya muka, kena je sekali dengan niat, selesai. Boleh. Dia tulis dalam kurungan, ingat dalam hati mengerjakan wuduk. Niatlah. Ketika mula membasuh sebahagian daripada muka. Ketika air kena muka je, boleh niat dah. Boleh niat dah. Bermula boleh niat. Biasa kita ambil jiru air, tak air begitu. Tapi sebenarnya tak semestinya begitu. Janji kena air. Dan air yang kena tu tak semestinya cukup untuk semua muka. Tak semestinya. Tak disyaratkan. Air tu mesti cukup untuk semua muka. Iaitu banyak ni. Tak syarat. Janji air. Walaupun setitik. Ambil air setitik ni. Nak menitik lah ni. Lepas. Tuk kena. Niat wuduk. Boleh dah. Boleh, tapi kita tahulah kena ratakan semua. Tapi nak cerita niat tu dah sah dah. Bila niat? Setitik je ambil air. Tak jatuh lagi? Tak boleh niat. Niat tak sah, kena tunggu jatuh. Jatuh, pak je kena. Kena dah, niat. Lepas tu dia mengalir, lepas tu hilang. Maka kat sini tengah kat lah dia punya ada kecil. Habis ni, belum lagi. Cuma nak bagi tahu niat sah, sah. Masa nak basuh kedua, tak ada niat dah lah. Sebab dah niat dah tadi. Tak syarat air tu kena banyak tu untuk air ni baru cukup untuk muka, baru boleh. Tidak. Janji kena air. Kadar air, banyak mana air tu tak kisah. Kena je muka, boleh dah. Lepas tu dia kata sebahagian muka atau sikit. Awal, mula-mula sekali.
Maknanya dia kata dengan tidak disyaratkan kekal niat itu. Tak syarat niat tu kekal hingga selesai basuh semua muka. Pak, ambil basuh muka. Okey, ada yang tak kena lagi. Gosok. Masa kena muka ada niat lah wuduk kan? Ada niat wuduk. Masa kita dah basuh ada tak niat wuduk? Dah sini dah. Rasa tak? Tak ada lah. Sini je. Masa tu je ada. Lepas tu duk berangan benda lain lah. Lepas ni nak gimana kan? Automatik. Masa tangan lagi lah tak ada. Masa kaki lagi lah tak ada. Niat ada masa kena. Pop mungkin 2-3 saat. Lepas tu otak kita akan fikir benda lain, masalah dunia. Kita pop je. Okey. Dia tak ada pun. Okey, aku nak ratakan air kena di sini sikit. Tak akan fikir dah. Automatik dia pergi, tangan dia pergi. Masa tu tak ada niat dalam hati. Tengah wuduk tak ada dah. Mula-mula je ada. Dia kata tidak disyaratkan niat kekal niat tu. Maknanya boleh lah. Tidak disyaratkan kekal niat itu sehingga selesai basuh muka semua. Tak syarat. Bukan basuh muka semua. Sampai kaki pun tak syarat. Untuk niat tu mula-mula kena je. Kena air, niat. Dah. Okey dah cukup. Lepas tu tak ada niat dah, tak apa. Basuhkan aja. Cuma dia nak bagi tahu apa ni? Dan itu yang kita selalu buat pun. Ke ada niat sampai ke kaki? Siapa yang boleh sembahyang daripada takbiratul ihram sehingga ke salam dengan niat sembahyang? Aku tengah sembahyang. Maksud niat tu macam ni. Dalam hati dia, aku tengah sembahyang, aku tengah sembahyang, aku tengah sembahyang. Ketika baca Fatihah aku tengah sembahyang, masa rukuk aku tengah sembahyang, masa sujud rakaat kedua tengah. Setiap saat. Ataupun ambil wuduk, daripada basuh muka tu, aku tengah ambil wuduk, aku tengah ambil wuduk, basuh tangan, aku tengah ambil wuduk, sapu kepala, aku tengah ambil wuduk, kaki. Kalau dia boleh buat macam tu, wali. Sebab itu istilahnya ma fi qalbi ghairullah tu. Tidak ada dalam hati dia melainkan Allah. Tu lah. Tapi dia kalau boleh buat macam tu wali. Dan dia tak boleh lakon. Boleh lakon jadi kejap je. Betul tak dia lah. Kat rumah tak dia lah. Depan orang je jadi. Itu lakonan. Yang ini Allah bagi. Allah bagi sebahagian orang 24 jam dalam hati dia. Allah. Hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah. Tu lah. Mas sembahyang apa-apa saja yang dia buat ibadah, selama ibadah sentiasa ada niat tu, berpanjangan. Akal dia tak pergi tempat lain. Akal dia duduk di situ. Macam tu wuduk taklah panjang sangat, tapi akal kita akan lari, cup lagi, kita bertangkap balik. Tengah wuduk ni, cup lagi, tangkap balik, pok lagi gitu. Dan kebiasaannya mula-mula tu jelah ada. Niat, pop, masa tu je ada, lepas tu habis dah. Pergi ke mana-mana pun tak tahu. Lepas tu kata tak syarat. Kalau syarat teruk lah kita. Tidak syarat kekal niat itu hingga selesai basuh semua muka sampai ke kaki. Tak syarat. Tetapi yang ni penting, jangan dipotong atau diputuskan dengan niat perkara lain sehingga selesai basuh kedua kaki. Maksud tak syarat kekal niat, tapi jangan ada niat lain kat tengah. Macam mana nak faham? Jangan ada niat lain kat tengah. Kita ambil sembahyang kejap. Dia tengah sembahyang. Tengah-tengah sembahyang dia, rakaat kedua, sembahyang 4 rakaat. Masa rakaat kedua dia bunyi guruh. Dia teringat siang hari lah. Dia teringat dia jemur kain. Oh basah lah. Dah musim ni musim susah nak kering kain, katalah macam tu. Tapi dah nampak dah kering tadi. Macam inilah. Kalau hujan turun aku batalkan sembahyang aku. Ada niat tak? Ada niat lain dalam sembahyang tadi. Ini bukan masalah wuduk aja. Semua masalah ibadah termasuk sembahyang. Kalau hujan turun, nak batalkan sembahyang, nak pergi ambil kain, lepas tu nanti sembahyanglah balik. Masa banyak lagi sembahyang. Katalah Zuhur kan. Akhir sekali tak hujan-hujan, maka dia sembahyanglah sampai habis. Sembahyang dia batal masa dia niat tadi tu. Masa dia niat, kalau hujan berhenti, kalau hujan turun, aku nak batal sembahyang, batal terus. Walaupun tak hujan, terus batal waktu tu. Batal lah. Sebab dalam sembahyang mesti niat penuh. Niat penuh daripada takbir sampai salam. Maksud niat penuh tu bukan maksud berkekalan. Habis tu kalau bukan maksud berkekalan niat daripada takbir sampai salam, habis tu apa niatnya? Apa itu apa maksudnya? Jangan ada niat lain kat tengah-tengah tu. Dia ada niat lain. Walaupun niat saja, batal terus sembahyang. Dia parking kat luar. Terlupa nak ambil kunci. Motor lah kot. Letak je kunci. Siap buka lagi maksudnya. Maksudnya ada nyala lagi lampu. Terus masuk. Sembahyang Allahu Akbar. Tu bahaya. Kena curi bila-bila masa tu. Kalau dia rasa ada bunyi apa-apa, dia nak batalkan sembahyang.
Tak payah, batal dah. Masa dia niat begitu batal. Masa dia niat dia dah batal. Maknanya tak boleh ada niat lain. Baik, mari kita tengok bab wuduk. Bab wuduk dia payah sikit nak bagi contoh. Macam mana nak ada niat lain kat tengah tu. Tapi saya teringat Tok guru dulu cerita, saya tak sampai zaman tu. Mungkin orang kat sini sampai zaman tu. Zaman dulu. Saya tak sampai. Tok guru cerita. Dulu air susah nak dapat, pipe tak ada. Jadi nak kena ambil pipe, nak kena ambil air dekat perigi jauh, kadang-kadang kat sungai jauh. Untuk bawa ke rumah, untuk bawa ke balasah, surau masjid waktu tu. Dan letak dalam tempayan ke mana-mana bekas. Dan kesian Tok Siak dia punya kerja lah tu. Dan di rumah nak mandi pun kena gitu juga. Kena angkat, jadi agak susah. Ketika ambil wuduk di rumah, nak pergi balasah sini panggil balasah tak? Surau lah, nak pergi surau. Nak pergi surau. Kalau dia ambil wuduk. Sebab kalau dia ambil wuduk dekat surau, kesian Tok Siak. Kesian, berapa orang ni nak buat? Tapi ada sedia air. Kesian lah. Dia ambil kat rumah. Okey. Tapi dalam perjalanan nak pergi jauh sikit lah kita kata, lecak. Maksudnya dia bukan ada tar, kotor kaki. Dia akan berlecak dan kaki dia akan kotor. Bukan kotor najis, kotor kena tanah. Tanah liat ke apa. Jadi dekat rumah dia tak basuh. Tak basuh kaki lagi. Boleh tak? Boleh sebab dia fardu wuduk, dia bukan rukun wuduk. Tak basuh kaki, nanti baru nak basuh. Sebab kalau dia basuh siap-siap, nanti kena basuh juga. Sebab kotor. Alang-alang biar basuh kat sana terus, untung air kat rumah aku. Okey. Dia pun ramai orang buat gitu lah. Jalan kotorlah kaki, kotor tu masuk kenalah lumpur. Sembahyang boleh dengan lumpur-lumpur. Bukan najis. Tapi masuk dalam surau marah Tok Siak pula. Okey. Dia pun tak basuh kaki kat rumah. Jalan kotor kaki. Ketika dia sampai surau tu, bercakap-cakap, dia terlupa ni. Dia dah terlupa lah. Masa dia basuh kaki tu apa ni niat? Jika masa okey, sebelum tu kita berhenti kejap. Kembali balik ke rumah. Ketika dia basuh muka, dia niat nak wuduk. Ketika basuh tangan, niat dah hilang. Tak apa, jangan dengan syarat jangan ada niat lain. Ketika sapu kepala, niat tu dah tak ada dah. Ketika basuh kaki pun tak ada. Okey, tak ada masalah. Sebab tak ada niat lain. Maknanya ketika basuh kaki dia kosong aja. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa yang dia fikir, kosong aja. Okey. Maka boleh. Okey, ketika dia basuh kembali balik cerita tadi. Ketika dia basuh nak masuk surau tadi, dia basuh kaki, apa niat dia? Jika kosong, basuh aja. Boleh, selesai. Tapi kalau dia ada niat apa? Kotor kaki, nak basuh selut, ada niat lain. Dia basuh. Tak niat pun pasal wuduk tu. Sebab dia niat, kotor kaki ni. Dia terlupa, dia tak basuh kaki kat rumah. Dia tak ingat pun yang tu. Dia pun basuh. Kenapa ni nak basuh ni? Kalau kosong tak apa. Dia bukan kosong. Dan kepala dia ada sesuatu, iaitu kotor. Dia basuh, baru nak takbir. Allah, tadi niat basuh kaki kerana lumpur, turun balik basuh kaki kerana sambung ataupun uduk. Basuh kaki je, tak payah mula daripada awal. Itu maksud ada niat lain. Nak cerita pasal niat lain je. Cuma kalau nak bagi contoh kat muka, tiba ada niat lain, boleh lah kot. Basuh sikit, separuh dulu. Dia pelik lah contoh sebab dia kata kat sini. Dia bagi contoh, tidak isyaratkan kekal, tetapi janganlah dipotong dan diputuskan dengan niat perkara lain sehingga selesai basuh kedua kaki. Mungkin kalau muka, dia basuh separuh dulu. Contoh pelik lah ni. Basuh separuh dulu, lepas tu ada jerawat kat sini, tekan dulu, picit jerawat dulu, ambil air basuh jerawat. Ada niat lain, yang tu tak kira. Ya sebelah ni kira, yang tu tak kira sebab ada niat lain. Jadi contoh pelik lah. Contoh kaki tadi lebih lebih logik lah. Boleh jadi masa dia basuh muka, masa nak basuh tangan ada najis. Ada tarik kat sini. Dia pun basuh. Basuh apa tu? Sedangkan muka dah clear dah ni. Nak basuh najis, tak kira. Sebab ada niat lain iaitu basuh najis. Kemudian lepas dia basuh najis tu sekali je terus. Maka kawasan najis tu tak kira. Sebab kawasan najis tu tak kira dengan maksud tak terangkat hadas kecil. Kerana dia niat nak basuh najis kat situ. Yang ni tak ada niat apa. Yang ni terangkat lah. Yang lain terangkat. Yang tu je tak terangkat. Sebab ada niat lain. Boleh lah. Buatlah contoh-contoh gitu. Tapi yang logiknya contoh kaki tadi itu maksud tidak disyaratkan kekal niat. Tetapi jangan dipotong. Jangan dipotong dengan perkara lain. Dari itu tidak memadai jika dilakukan
Jadi itu tidak memadai jika dilakukan niat lebih dahulu. Yang ni pun sama juga. Nampak macam simple lah. Mari kita tengok. Selama ni kita buat macam mana. Tidak memadai jika dilakukan niat. Maksud dia niat dulu lebih dahulu sebelum. Daripada muka. Sebelum muka. Mana sebelum muka dah niat dah. Tak boleh. Umpama kat sinilah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih. Itu kaedah mazhab Syafi'i. Apa-apa niat dia mesti qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih. Niat ketika awal pertama sekali, awal perbuatan ibadah. Dalam sembahyang ketika takbiratul ihram tu awal, maka niat di situ. Dia tak boleh sebelum. Dan dia tak boleh selepas. Dalam wuduk basuh muka, maka basuh muka tu yang pertama. Itu yang maksud dia kata kat sini. Tidak memadai jika dilakukan niat lebih dahulu sebelum daripada muka. Sebelum basuh muka dah niat, tak boleh. Umpama dia bagi contoh, berniat ketika membasuh tapak tangan. Atau ketika berkumur. Atau ketika menyedut air ke hidung, istinsyaq, kemudian terputus niat itu, tak memadai. Masa kita basuh tangan, dia dipanggil sunat wuduk. Sunat wuduk. Kalau sunat wuduk duduk, kita ambil, nak tak nak kita kena bahas bab sembahyang, baru senang faham. Bab sembahyang. Dalam sembahyang dia ada sunat sembahyang. Dalam sembahyang ada sunat sembahyang. Apabila sunat sembahyang tu dibuat dalam sembahyang, tak perlu niat. Kita ada niat tak? Subhana rabbil a'la, ini sunat sembahyang ada? Sunat masa sujud, mana ada? Dok main sembahyang auto kita je lah, automatik. Macam masuk giadi jalan, dah tahu dah sampai. Jadi masa kita sujud, subhana rabbil a'la bihamdi, mana ada niat ini adalah zikir ketika sujud? Mana ada? Boleh. Sebab dia berlaku di dalam sembahyang itu. Maka sunat dalam sembahyang, ketika sembahyang daripada takbir hingga salam, dalam tu tak perlu niat sunat. Baca aja dapat pahala. Okey. Kalau di luar sembahyang tak boleh. Kalau di luar sembahyang tak niat sunat, tak dapat. Sebab tak sembahyang lagi. Kita baca a'udzubillahi qul a'udzu birabbin nas kan? Sebelum sembahyang. Niat apa tu? Qul a'udzu birabbin nas. Sunat sembahyang. Sunat sembahyang macam mana tak sembahyang lagi? Sunat sembahyang, bila sembahyang baru dalam tu ada sunat. Ini tak sembahyang lagi, macam mana kata sunat sembahyang? Kerana itu kena ada niat. Niat apa? Niat sunat sembahyang. Kalau tidak, tak dapat pahala. Tak dapat pahala sunat sembahyang. Dapat pahala baca Quran aja. Masa baca apa? Usalli. Ada orang yang suka baca usalli. Alright. Sebab nak membantu hati. Usalli. Usalli itu sunat sembahyang. Ni ikut sebahagian mazhab Syafi'i. Masa dia usalli itu dia niat apa? Usalli ajalah. Maka tak dapatlah pahala niat sunat sembahyang. Cuma dapatlah pahala usalli tu. Jadi dia kena niat. Jadi habis dalam sembahyang tak niat juga ketika subhana rabbil a'la sami Allahu liman hamidah rabbi fili warhamni, kan semua sunat tak niat pun sebab dia duduk dalam sembahyang dah. Bila duduk dalam sembahyang tak perlu niat sunat sebab memang dah sembahyang. Tapi kalau kat luar kena niat. Mari kita masuk bab ni. Dia kena bahas bab sembahyang dulu baru boleh masuk bab ni. Okey. Ketika kita basuh tangan, kita kata niat wuduk, sedangkan belum wuduk lagi. Wuduk bermula niat air kena kat muka. Masa basuh tangan ni, mana ada apa ni? Sunat sembahyang. Sunat sembahyang apa? Sunat wuduk. Sunat wuduk apa? Tak wuduk lagi. Maka tak dapat pahala. Tak dapat pahala apa? Tak dapat pahala sunat wuduk. Dapat pahala basuh tangan. Sebab ketika kita basuh tangan, kita dapat macam-macam pahala. Cuma pahala sunat wuduk tak dapat sebab kita tak niat sunat wuduk. Habis tu niat apa? Basuh tangan. Maka dapatlah pahala membersihkan tangan. Memang dapat pahala pun bersih tangan. Kalau niat wuduk, dapat pahala membersih tangan dan dapat pahala sunat wuduk. Jangan kata tak dapat langsung, dapat. Tapi kerana belum berwuduk, maka dia tak kira lah. Bila dah wuduk, masa kita nak sapu kepala, masa nak basuh tangan lebih apa semua, tak perlu niat dah sunat sebab dah dalam wuduk. Sebab dah nawaitul wuduk, dah wuduk, dia termasuk dalam tu sampai kita basuh kaki. Sama je bab sembahyang tadi. Jadi dia kata kat sini, ya. Ya. Okey. Bagus juga soalan tu kan. Sebenarnya kita pernah bahas bab tu rasanya. Dalam mazhab Syafi'i, dia membahagikan. Cuba ingat saya cakap ni, kalau pernah dengar, angguk. Pernah dengar ke tak? Ke dah tahu dah? Saya nak cakap apa? Belum? Sebab awal-awal dah angguk. Kalau pernah dengar, maknanya kita dah bincang sebelum ni. Dalam mazhab Syafi'i, dia detailkan niat tu. Maksudnya, yang kita kata, aku nak buat macam ni. Niatlah tu. Dah duduk dekat soft. Nak semayang tu, niat semayang. Bukan nak berak kot. Ada? Pernah dengar ayat tu? Sebab saya ulang ayat sama je sebenarnya. Okey. Mazhab Syafi'i dia detailkan.
bab niat. Dia panggil hajis, goresan hati. Dia ada panggil khatir, dalam hati itu. Dia ada panggil hadisun nafs. Dia ada panggil azam. Dia ada panggil niat. Melayu itu semua niat. Niat tu bahasa Melayu kan? Bahasa Melayu niat kan? Okey. Melayu kata hajis pun niat, khatir pun niat, hadisun nafs pun niat, azam pun niat, niat pun niat. Itu Melayu punya niat. Tapi syarak dia bezakan. Mazhab Syafi'i saja. Mazhab lain okey. Mazhab lain memang selesai. Kita kena ke mazhab Syafi'i. Dia beza. Hajis goresan yang lemah. Maksud goresan tu maksudnya silauan. Macam nak cakap? Kehendak yang lemah di hati, iaitu mudah-mudah kata 20%. Ingat tak saya? Tak pernah ingat. Tak pernah dengar. Tak dengar, tak sebut lagi ya. Pernah tak? Pernah. 20%. Kekuatan hati nak buat tu 20% dia panggil hajis. Orang Melayu panggil niat juga. Ya aku niat nak pergi ke Tushana, tapi lepas tu tak jadi pun sebab dia bukan nak sangat pun. Kekuatan dia dalam 20% gitu je nak dia. Melayu panggil apa? Niat tak? Tapi niat yang tak kesampaian. Okey. Kuat lagi, dia panggil khatir. 35% kekuatan. Bukan nak sungguh, nak ataupun niat, tapi kekuatan niat tu 35%. Dia panggil khatir. Kat situ setan kacau. Dia panggil khatir syaitan. Setan kacau kat situ, dekat main 35%. Dia bukan kacau sampai buatlah kau buat sampai kita bersungguh-sungguh nak buat. Tidak. Sebab tu syaitan akan berlepas diri dengan kita kan. Neraka nanti. kalau ketika setan duduk dalam neraka kata, setanlah kacau aku, setanlah hasut aku. Bawa keluar setan tu balik, buat masuk dalam mahkamah, tunjukkan masa tu lah kot CCTV Allah lah kot kan. Okey, ketika setan suruh, dia cuma suruh dalam 30 hingga 40% sahaja kekuatan itu. Malah tak sampai separuh pun. Tapi engkau buat juga, maka engkau kena tanggung, bukan setan. Sebab tu dia panggil khatir, kekuatan. Sebab tu setan boleh berlepas diri. Sebab dia tak kuat pun setan suruh, dia lemah aja. Tapi kita yang kata, oh best ni kita tambah-tambah, maka kita buat kerana kita. Bukan kerana setan. Setan cuma bagi idea. Kekuatan dia cuma 30%, kekuatan niat tadi. Yang itu kalau niat nak sembahyang, nak ambil wuduk tak usah. Mazhab lain nanti kita bincang sekejap lagi. Sebab tak pernah cerita. Kalau pernah cerita saya cepat laju-laju aja ni. Sebab seorang pun tak pernah dengar. Khatir. Satu lagi atas sikit, dia panggil hadisun nafs, bercakap-cakap macam cakap nanti nak mudah kata 50-50 lah. Kita panggil niat juga kita semua niat juga. Aku niat nak, tapi tengok macam mana, tapi niat lah. niat okey, 50-50. Tiga-tiga ni kalau dalam sembahyang ada, kalau dalam wuduk tak sah ketika niat tu. Niat Melayu tadi. Atas sikit ada satu lagi dia panggil hamun, dia panggil. Yang ni kuat, 60. Kekuatan tu 60. Dia ada terbagi kepada dua, himmah hasanah, himmah sayyi'ah. Himmah apa nak cakap? Bahasa Melayu dah himmah kan? Himmah, ada himmah, ada hemah. Apa? Tak, azam satu lagi. Azam 90. Betul tak sebut lagi? 90. Ada beza. Kita semua ni kita bantai semua, dia ada beza. Ni himmah 60-70. 60-70-80. Himmah. Itulah bahasanya himmah. Saya rasa dah jadi bahasa Melayu, cuma carilah orang Melayu cakap apa himmah tu. Himmah hasanah, himmah sayyi'ah. Niat. Melayu panggil niat juga. Niat nak buat baik, niat nak buat buruk. Himmah, kekuatan dia 60-70. Okey, kekuatan ataupun 70 lebih gitu. Yang ini yang lintasan tak boleh, lintasan umum. Yang 20% pun lintasan juga, lintasan lemah. Yang niat pun lintasan juga, lintasan kuat 100%. Itulah nak sebut himmah ni. Okey. Yang kata, ingat tak biasa kita dengar, jika niat nak buat baik, last kali tak jadi buat dah dapat pahala. Niat nak buat jahat, last kali tak jadi buat, tak dapat dosa. Biasa dengar. Dekat mana? Saya tak sebut lagi habis kan? Hajis, khatir, hadisun nafs 50-50, himmah tadi ataupun hamun ada dua, terbagi dua, kemudian azam, kemudian niat. Saya cakap awal. Agak-agak duduk kat mana? Yang niat nak buat jahat, last kali tak jadi buat, tak berdosa. Niat nak buat baik, last kali tak jadi buat, dah dapat pahala tu kan? Kat mana? Dia duduk dekat sini. Dia duduk dekat himmah ni. Jika niat nak buat dosa dekat himmah ni, tak jadi buat, tak berdosa. Himmah sayyi'ah dia panggil. Keinginan 70% nak buat, tapi sekadar 70% nak buat jahat. Last kali tak jadi. Tak jadi buat. Bila tak jadi buat, tak berdosa. Nak, okey.
Nak buat. Dia dekat himmah kat sini. Nak buat. Last kali tak jadi kerana tertentu, dapat pahala. Duduk kat sini. Kekuatan 70. Tapi kuat jugalah, bukan 50-50. Nak pergi surau dah, nak pergi. Last kali 50-50 je. Last kali pergi juga, last kali pergi juga surau. Tak dapat pahala niat. Sebab dia 50-50 nak pergi tak? Tak tahu nak pergi. Last kali tengok rumah bini bebel lah. Pergi lah. Gitu aja. Maka dia pergi, berdapatlah pahala pergi masjid, tapi pahala niat tak dapat. Sebab dia duduk kat 50. Dia kena duduk kat apa? 60-70. Saya buat pun bukan kena setepatnya, agak-agak lah. Kat mana kedudukan kekuatan tu. Lagipun kita tak boleh ukur kekuatan persen dalam hati kita. Ni mudah-mudah kata gitu. Okay. Azam berbeza. Azam atas lagi. Azam kita kata 90. Azam kalau niat nak buat dosa, wajib taubat. Berdosa. Kan kata, tak buat lagi. Kata niat nak buat dosa, akhir sekali tak buat juga. Kan? Berdosa juga. Dia ni berdosa. Tapi dosa dia bukan macam buat. Kalau buat dosa lah. Ini dosa, kita ambil lah suku ke separuh, sikit dosa. Dekat azam. Sebab dah 90 memang dah nak dah buat 90 kan. Tapi lah kali tak jadi buat. Maka ada juga dosa di situ. Dia kena wajib taubat. Lebih-lebih lagi kalau dia nak buat, kekuatan nak buat tu 90. Akhir sekali tak jadi. Tak jadi buat kerana tertentu. Dapat pahala lagi banyak lah. Sebab himmah dah dapat. Okey. Itu dia panggil azam. Azam dengan niat hampir sama. Kalau tak nak letak 90 pun 95. Dekat. Bezanya apa? Bezanya azam, dia tak sampai 100. Apa bukti tak sampai 100? Sebab dia tak buat lagi. Lepas dah buat, azam tu dan buat. Masa tu namanya niat. Maknanya 100%. Jadi, pada mazhab Syafi'i, sekali kita tengok ni. Pada mazhab Hanafi, azam tu dah niat dah. Sebab tu kalau dia masuk apa ni? Tengah jalan ni, nak sembahyang ni. Itu dah kira niat dah bagi mazhab Hanafi. Dia duduk, Allahu Akbar. Macam tak niat kita usolli lah. Allah punyalah teruk nak masuk. Mazhab Syafi'i. Dia tak, sebab beza tadi. Dia azam tu dah kira niat, sah dah niat tu. Tahap azam tu dah kira niat. Kalau dia duduk di luar lagi, buat apa nak masuk masjid? Imam dah takbir kan, nak sembahyang, dah niat dah kat situ, tengah pakai selipar tu, tengah buang selipar, niat dah bagi dia. Jadi dia masuk lagi, Allahu Akbar, relax aja. Kita tak penat tu, betul? Allah tak masuk pula. Oleh kali imam rukuk, Allah habis tak dapat. Kita gitu. Ya, mazhab Syafi'i. Mengikut peraturan mazhab Syafi'i lah. Jadi kalau nak kata betul ke tak betul, betul juga. Tapi mazhab lain. Saya cerita mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i nampak dia straight dalam bab tu. Ketika nak ambil wuduk mazhab lain, mazhab Maliki mazhab lain. Ketika ambil air tu, itulah niat. Habis nak cedok apa? Nak minum? Nak wuduk lah, niat dah. Mazhab Syafi'i tidak. Sebab tu dia kena, mazhab Syafi'i itu dipanggil azam 99%. Belum lagi. Bila azam tadi tu jadi niat? Bila kena? Dan bila jadi perbuatan yang diazamkan tu? Pop kena. Pop masuk niat. Masa tu baru nama niat. Itulah terjemahan ataupun kefahaman Imam Syafi'i dekat innamal a'malu binniyat. Innama sesungguhnya setiap amalan biar dulu. Ba tu dia macam kata sendi. Kita biar dulu, ba tu niat. Innamal a'malu sesungguhnya setiap amal niat. Ba tu nak terjemah apa? Ada orang terjemah dengan, ada orang terjemah apa? Macam-macam ba tu. Sebab saya pernah baca tesis PhD. Dia bahas apa? Kita ingat apa benda? Ba je. Ba ni. Ba tu apa benda? Mula baca selai faham, dua lah. Masuk helaian ketiga tak faham benda. Dia bahas apa? Ba apa benda? Ba besar dekat muka depan tu. Wah, best ni kita konon-konon lah. Konon-konon cerita ba apa benda? Ba ni. Belik aja. Innamal amalu binniyat. Ba tu dia bulat, dia tarik. Nak bahas itulah beratus muka surat. Ba saja. Betul hebat Imam Syafi'i kalau macam ni. kena apa? Ba tu maksud apa? Dia bawa lah. Ba bismillah, ba itu, ba ini, ba harfun jar, haraf jar. Sini ada dengan jasarak kan, dia ada haraf jar, jar majrur lah, apalah. Habis dia keluarkan habis. Ba tu maksud apa? Ada kata maknanya innamal a'malu binniyat, sesungguhnya tidak sah amal dengan niat. Ada bahas gitu. Ba tu tidak sah. Tak ada niat tak sah. Ada kata innamal a'malu binniyat, sesungguhnya tidak sempurna amal dengan niat. Tidak sempurna dengan maksud sah, tapi kurang sikit.
Bah je. Saya baca kalau bila tak mau baca dah. 3 line je baca. Tu je faham, lepas tu tak faham dah. Ba sahaja. Itulah ba tu innamal amalu bin niat, kita panggil apa? Dengan niat. Apa maksud dengan niat? Mesti kena ada niat. Bahas sikit panjang. Jadi mazhab lain tak gitu. Jadi kalau kata nak kira niat lah tu. Kan boleh. Mengikut 3 mazhab. Kebanyakan 3 mazhab ni sama je. Dekat-dekat. Tapi mazhab Syafi'i dia lain macam straight dah. Ba tu sampai dia bahas panjang ba tu apa? Bin niat tu. Jadi makna ketika apa dah? Allah, kita kena berhenti dah ni. Ketikanya. Ketika basuh tangan, dia kena niat apa? Kalau dia niat wuduk, boleh nanti dulu yang tu. Dia nak niat apa ni? Dia mesti niat ini sunat wuduk. Sahaja aku buat sunat wuduk. Kalau nak main sahaja boleh juga. Sebenarnya tak payah main sahaja pun. Saya sahaja nak sebut je. Sahaja aku buat sunat wuduk. Ataupun lentahkan dekat hati sunat wuduk. Tak boleh niat wuduk. Tak boleh. Sunat wuduk. Boleh niat wuduk sekejap lagi. Masa masuk air dalam mulut, sunat wuduk. Masa masuk air dalam hidung, sunat wuduk. Macam baca bismillah, sunat wuduk. Maka dapatlah pahala sunat wuduk. Tapi kalau kosong, tak dapat pahala sunat wuduk, cuma dapat pahala apa? Membersihkan tangan, membersihkan hidung, membersihkan mulut, baca bismillah. Kan dapat pahala. Dapat satu. Sepatutnya dapat dua. Siapa satu lagi? Sunat wuduk. Kenapa pula tak dapat? Kau tak niat, innamal amalu binniat. Bahas balik apa benda. Kata Allah. Ada orang dia tak nak sampai tahap itu. Semak kepala dia kata. Ada orang dia seronok. Ya, seronok. Bergantung lah. Orang tak nak telinga je lah. Bukan fardu ain pun yang ni. Okey. Sebab tu dia kata kat sini, dari itu tidak memadai jika dilakukan niat lebih dahulu daripada muka sebelum. Umpama berniat ketika membasuh tapak tangan. Tak dapat. Tak boleh. Kita kena stop kat situ. Panjang sangat. 15 minit nak bahan. Dari itu tidak memadai. Kita kena berhenti kat situ. Sebab saya ada satu benda nak cakap. Dari itu tidak memadai. Berhenti, tanda kat situ. Minggu depan. Dari itu tidak memadai jika dilakukan niat lebih dahulu sebelum. Alhamdulillah selesai. Cuma saya bercadang nak cakap minggu depan sebab ada kelas satu lagi minggu depan. Tapi bila saya tengok tadi dah hampir penuh. Sebab takut pula orang sini marah pula. Sampai nak share je lah. Saya ada karang satu kitab selama saya duduk di Pahang ni. Kitab berkaitan dengan orang perempuan. Sebab tengok bab fit wanita tak berapa subur sangat. Jadi kita nak bagi subur sikit. Saya karang satu kitab. Nama kitab tu Risalah Al-Mahid Lil Mubtadi'in. Baru selesai. Belum lancar apa lagi. Esok lusa baru boleh ambil dekat kilang cetak. Dia ada dua jilid. Keseluruhannya lebih kurang dalam dekat-dekat 500 muka surat. Tapi ini untuk kali ini jilid pertama dah siap dicetak. Berkaitan dengan orang perempuan, berkaitan dengan haid nifas dia, berkaitan dengan darah-darah, istihadah dan sebagainya, berkaitan dengan mengandung, berkaitan dengan hamil, berkaitan dengan macam-macam lah, berkaitan dengan perempuan lah senang cerita. Dah siap, akan dilancarkan pada 11 bulan 3. Sebab tu kata lambat lagi. Sepatutnya minggu depan. Jadi dijemputlah siapa yang nak dapatkan kitab tu di Hotel Mandurah, Berserah. Semua orang tahu Hotel Mandurah tu. Kat Berserah tu, dekat Roti Bakar Berserah. Roti Bakar tahu tak? Mandurah tu. Roti Bakar mesti makan. Takkan tak tahu. Dulu kecil, sekarang dah besar. Dia baru pindah tepi tu kan, yang besar tu. Singgah pukul 9. Singgah pakat-pakat siapa yang ada. Hari Sabtu tu, 11 bulan 3. Singgah dapatkan kitab. Lepas tu balik. 11 bulan 3 pukul 9 sehingga pukul 10 lah, lebih kurang sejam. Dan siapa yang nak lebih lagi, lah, kitab tu saya akan baca di Hotel Mandurah tu. Tapi yang tu kena daftar. Sampai asar, lebih kurang dalam pukul kira daurah lah. Daurah kitab saya sendiri. Lepas dah buat itu, dah orang dah ambil apa semua, orang nak sign ke apa semua settle dah, selesai, masuk dewan dia. Dewan tu dah kena sewa, nak kena ada makan sampai pukul 4.30 petang. Lebih kurang berapa jam, banyak jam. Yang itu kena daftar. Yang nak beli buku kitab pun tak payah. Pergi cari kat dalam tu. Mesti kat situ satu Mandurah, satu semua tu semua ditempah oleh daurah. Sebab yang datang tu saya hanya berani buat 100 orang aja. Lagipun dewan dia pun tak besar sangat. Sekarang ni dah 99
94. Ada 6 orang je lagi. Tu saya sebut sekarang. Kalau saya sebut minggu depan, memang tak, 96 orang lah. Yang dah datang satu Malaysia datang. Bukan orang Kuantan ni tak, satu Malaysia datang yang ada daripada Singapura pun ada, saya dah jemput daripada Indonesia, daripada Thailand, Patani akan datang. Brunei tak boleh datang, mula dia nak datang, tak boleh datang. Daripada Selangor, daripada Johor, Melaka, semua negeri boleh kata. Ya, orang Kuantan, orang Pahang ada 9 orang. Sedih. Dia kena masuk. Saya tak urus benda ni. Saya cuma karang kitab je. Saya tak urus benda ni. Yang urusnya orang lain. Yang urusnya orang Singapura dan orang Melaka dan orang Kuantan yang sebut jugalah. Jadi orang lain jadi. Settle dengan dia. Dia antara urusan ni. Satu semua kita tempah dah siap. Semua tempah. Jadi sekarang saya sebab sepatutnya bulan ni kan 20 berapa bulan ni? 20. Hari ni 21 tak? Minggu ketiga ujung tak? Biasanya belah-belah tu. Belah-belah sudah datang. Ini 2 ujung. Jadi nasiblah inilah masjid terakhir yang saya buat pengumuman. Itu pun dah nak penuh dah. Jadi yang siapa nak masuk daurah kena daftar. Nak daftar nanti cari Bapeza kita. Kalau nak daftar. Dan memang saya rasa tak lama ni, mungkin saya 2 lagi habis lah. Penuh lah. Masuk daurah pagi tu sampai ke pukul 4.30. Sekarang ni orang Kuantan, orang Pahang cuma ada 9 orang. Banyak orang. Orang Selangor pun ada 20 lebih. Malu betul lah orang Kuantan. Dia pandai lah kot. tak tahulah. Jadi kalau bukan untuk lelaki pun ada 20 berapa orang lelaki. Ada. Dia untuk perempuan, tapi orang lelaki pun wajib belajar juga. Kalau tak kita pun mungkin isteri. Tapi isteri dah tak ada dah, menopause dah. Tak apalah kalau tak ada anak. Kalau nak ilmu pergi je lah. Kalau nak ilmu masuk, hantar ada orang daripada pagi 11 bulan 3, ingat 11 bulan 3. Kalau paling kurang pun singgah ambil dapatkan kitab. Ya, ingat 11 bulan 3 Hotel Mandorah. Tapi kalau nak masuk daurah kena jumpa Mapeza kita. Tangguh dulu. Sudah dengan tasbih kafarah dan suratul subah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.